Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada sesi hari ini kita ingin mengupaskan, mensyarahkan, memberikan penjelasan berkaitan hadis nombor 80 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita bacakan terlebih dahulu teks asal dalam bahasa Arab hadis ke-80. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftatihu salata bitakbir wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka'a lam yushhis ra'sahu wa lam yusawwibahu walakin baina dhalika. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sajdah lam yasjud hatta yastawiya qa'idan. Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyah. Wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna. Wa kana yanha an uqbati asy-syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajul dhira'aihi iftirash as-sab'. Wa kana yakhtimu as-salata bit-taslim. Yang artinya, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat, memulakan salat dengan takbir dan memulakannya dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Tatkala rukuk, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula terlalu merendahkannya, namun bersikap sederhana. Setelah mengangkat kepala daripada rukuk, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terus sujud sehingga betul-betul telah berdiri tegak. Nah, selepas mengangkat kepala daripada sujud, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak terus bersujud hingga betul-betul telah duduk dengan tegak. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca tahiyat pada setiap 2 rakaat. Baginda sallallahu alaihi wasallam menghamparkan kaki kirinya dan baginda sallallahu alaihi wasallam tegakkan kaki kanannya. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam melarang cara duduk syaitan dan juga melarang seseorang menghamparkan kedua-dua tangannya seperti haiwan buas menghamparkan tangan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menutup salatnya dengan salam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi kalau kita perhatikan dalam hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada kita tentang cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan disebutkan dalam hadis tadi, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillahirabbil alamin, iaitu suratul Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melakukan rukuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan iktidal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud
Nabi SAW duduk antara dua sujud. Nabi SAW membaca tahiyat pada setiap 2 rakaat. Dan Nabi SAW menutup salatnya dengan salam. Itulah di antara perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Apakah pengajaran-pengajaran yang boleh diraih daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini? Pertama sekali kata para ulama, hadis ini menunjukkan tentang sifat solat Nabi SAW. Jadi sifat solat Nabi SAW sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis tadi, itulah yang rutin beliau. Kebiasaannya yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis selain daripada Abu Hurairah radhiyallahu an adalah isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, hadis ini menunjukkan tentang kewajipan takbiratul ihram. Dalam salat kita pernah jelaskan takbir ni ada 2 jenis. Yang pertama adalah takbiratul ihram dan yang kedua adalah takbiratul intiqal. Takbiratul ihram adalah takbir yang pertama yang dilafazkan, yang dilakukan oleh seorang muslim ataupun muslimah ketika mana nak masuk ke dalam salat. Kita mulakan dengan takbiratul ihram. Adapun takbir-takbir yang setelahnya adalah takbiratul intiqal. Kita bergerak daripada satu posisi kepada posisi yang seterusnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kita berpindah daripada posisi berdiri pergi ke posisi rukuk dengan kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Itu dinamakan sebagai takbiratul intiqal. Dan dengan seseorang itu melafazkan takbiratul ihram, takbir yang pertama dalam salat, dia mengharamkan seluruh perkataan. Dan dia mengharamkan semua perbuatan. Dalam arti kata yang lain, bila kita ucapkan takbiratul ihram, bila seseorang melafazkan takbiratul ihram, perkara-perkara yang pada asalnya boleh dilakukan, perkara-perkara yang sebelum solat boleh dilakukan, seperti makan ni semua. Tetapi dengan kita mengucapkan takbiratul ihram, maka tak dibenarkan kita melakukan perbuatan-perbuatan ataupun melafazkan ucapan-ucapan tertentu. Tak boleh berbual ketika salat, tak boleh suka-suka bergerak dalam salat, melainkan pergerakan yang ada kaitan dengan salat. Yang ketiga daripada hadis ini adalah kata para ulama, wajibnya baca surah Al-Fatihah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika mana dia menyifatkan solat Nabi SAW, dia mengatakan yang Nabi SAW memulakan dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iaitu Nabi SAW membaca suratul Fatihah. Jadi berdasarkan hadis ini kata para ulama, adalah merupakan satu kewajipan. Wajib untuk pada setiap rakaat seorang muslim ataupun muslimah membaca surah Al-Fatihah. Yang keempat, hadis ini juga menyebutkan tentang kewajipan melaksanakan rukuk. Lepas kita baca Fatihah, lepas baca surah, kita akan takbir. Kemudian kita akan turunkan badan kita dalam posisi rukuk. Dan posisi rukuk Nabi SAW itu adalah lurus. Dia straight. Dia bukan macam gini, maksudnya kepala ternaik ke apa. Ataupun dia pun tak rendah sangat. Posisi rukuk Nabi SAW adalah dalam keadaan yang lurus, tidak terlalu mengangkat kepala dan tidak terlalu pula merendahkannya. Itu adalah posisi rukuk Nabi SAW dan melaksanakan rukuk itu termasuk dalam kewajipan salat, dalam rukun salat. Yang kelima, wajib rukuk bangun daripada rukuk dan wajib iktidal saat berdiri dan setelahnya. Selepas pada setiap rakaat, selepas kita rukuk, kita akan beriktidal. Kita akan sebut Sami'allahu liman hamidah. Kemudian kita akan berdiri tegak sebelum kita sujud. Posisi kita berdiri tegak sebelum kita sujud, itulah yang dinamakan sebagai iktidal.
dan itu termasuk dalam rukun salat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim dan Muslimah. Yang keenam, wajib sujud dan bangun daripada sujud, lalu setelah itu duduk. Daripada posisi iktidal, kita akan sujud. Kita akan turun dan sujud. Dan pada setiap rakaat, kita akan sujud sebanyak 2 kali. Termasuk dalam arkanus salah. Termasuk dalam rukun salat, kita sujud. Sesuatu yang wajib dilaksanakan. Begitu juga dengan duduk antara 2 sujud. Itu juga wajib dilaksanakan. Duduk dengan tegak, kemudian sujud sekali lagi. Sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketujuh, wajib tasyahud setiap kali sesudah 2 rakaat. Ada sebahagian solat fardu yang kita lakukan jumlahnya 2 rakaat. Ada sebahagian solat fardu yang kita lakukan jumlahnya 3 rakaat. Ada sebahagian solat fardu yang jumlahnya adalah 4 rakaat. Jadi solat-solat yang setiap 2 rakaat itu kita akan duduk untuk membaca tasyahud. Solat subuh cuma 2 rakaat, kita cuma baca tasyahud sekali pada rakaat kedua. Solat zuhur, asar, isyak 4 rakaat. Kita akan baca tasyahud sebanyak 2 kali. Yang pertama pada rakaat kedua dan yang kedua adalah pada rakaat yang keempat. Solat maghrib 3 rakaat. Kita pun baca tasyahud 2 kali. Yang pertama, tasyahud pertama adalah pada rakaat kedua dan tasyahud yang selanjutnya berikutnya adalah pada rakaat yang ketiga. Pengajaran yang ke-8, anjuran untuk duduk iftirash pada tasyahud awal dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Pada rakaat pertama, dalam mazhab Syafi'i, kita disunatkan untuk duduk yang dipanggil sebagai duduk iftirash. Duduk pada tahiyat awal. Beza dengan duduk pada tahiyat akhir. Kita duduk dengan cara tawarruk. Macam tersengit sikit kan badan kita bila duduk tawarruk. Jadi dalam mazhab Syafi'i membezakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tasyahud awal dibaca duduk dengan cara iftirash. Tasyahud akhir kita duduk dengan duduk tawarruk. Sebahagian mazhab mempunyai pandangan yang berbeza. Sebahagian mazhab mengatakan baik tasyahud awal atau tasyahud akhir seorang Muslim akan duduk iftirash, iaitu duduk sebagaimana kita duduk pada tasyahud awal. Itu sebahagian mazhab. Sebahagian mazhab yang lain pula mengatakan tak kisahlah tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, kita akan duduk dengan menggunakan cara tawarruk. Tetapi mazhab Syafi'i berpandangan membezakan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tasyahud awal duduk secara iftirash, manakala tasyahud akhir kita duduk dengan cara tawarruk. Itu merupakan pengajaran yang ke-8. Pengajaran yang ke-9, hadis ini menunjukkan tentang larangan membentangkan kedua siku seperti haiwan buas, iaitu kedua siku di tanah. Kita ni bila sujud, siku kita ni dia tak sentuh tanah. Bila kita sujud, siku kita tidak menyentuh tanah. Lengan kita pun tak menyentuh tanah. Dia terangkat sikit. Itu cara sujud yang dilakukan. Terdapat larangan untuk kita sujud dalam keadaan siku kita kan menyentuh tanah. Kita tak sujud dengan cara sedemikian rupa, kita sujud dengan cara telapak tangan kita yang menyentuh tanah. Adapun lengan kita, adapun siku kita tidak menyentuh tanah. Yang ke-10, kata para ulama, hadis ini menunjukkan tentang kewajipan mengakhirkan salat dengan membaca salam. Kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan, kemudian sebelah kiri juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri. Jadi wajib mengakhiri salat dengan kita memberi salam.
Satu di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri. Terdapat sedikit perbahasan di kalangan ulama sama ada beri salam ni sekali ataupun dua kali. Kan? Yang pentingnya dalam hadis ini menunjukkan yang Nabi SAW mengakhirkan solatnya dengan memberi salam. Itulah di antara 10 pengajaran yang penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis nombor 80 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala yang menceritakan tentang sifat solat Nabi SAW. Saya berpada setakat di sini pada hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, kesalahan, kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.